Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera semua. Pada hari ini, kami akan membentangkan penilaian kami terhadap aspirasi dan hala tuju pendidikan semasa berdasarkan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia ataupun PPPM. Betul. Dalam video ini, kami akan menganalisis bagaimana Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia atau secara ringkasnya PPPM dapat memberi kesan terhadap pembentukan guru berjiwa pendidik dalam menghadapi cabaran pada abad yang ke-21 ini. Apa itu PPPM? PPPM ialah singkatan kepada Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia. Ia merupakan satu pelan transformasi pendidikan yang dirangka oleh Kementerian Pendidikan Malaysia atau KPM untuk tempoh 2013 hingga 2025. Tujuan utama PPPM ialah untuk meningkatkan kualiti sistem pendidikan negara supaya sentanding dengan negara maju di peringkat antarabangsa. Selain itu juga, PPPM memberi penekanan kepada peningkatan kualiti guru. Kerana di mana-mana dalam sistem pendidikan, guru adalah faktor yang paling penting. Jika guru berkualiti, maka murid juga akan lebih cemerlang dalam prestasi akademik dan juga co-curriculum. Tapi, apa kepentingan PPPM? PPPM sangat penting kerana ia menjadi hala tuju utama dalam sistem pendidikan negara. Tanpa pelan yang jelas, pendidikan akan bergerak tanpa hala tuju dan sukar untuk dinilai oleh masyarakat akan keberkesanannya. Sebagai contoh, melalui PPPM, kerajaan perlu memperkenalkan pelbagai inisiatif seperti pentaksiran berasaskan sekolah, pembelajaran abad ke-21 dan juga penggunaan teknologi dalam bilik belajar. Jadi, ini menunjukkan bahawa pendidikan Malaysia sedang bergerak selari dengan perkembangan global. Jadi, sebelum kita masuk pada analisis yang lebih mendalam, kita akan menganalisis secara ringkas dahulu tentang PPPM. Baiklah, jika kita analisis, PPPM ini bukan sekadar dokumen perancangan, tetapi ia adalah usaha transformasi besar-besaran yang cuba mengubah budaya pembelajaran daripada berpaksikan guru kepada berpusatkan murid. Namun begitu, pelaksanaan PPPM memerlukan komitmen yang tinggi daripada seorang guru. Jika guru tidak bersedia untuk berubah, maka matlamat PPPM amat sukar dicapai. Jadi, di sini pentingnya pembentukan guru berjiwa pendidik. Secara keseluruhannya, PPPM ini merupakan pelan penting untuk membentuk hala tuju pendidikan negara. Jadi seterusnya, kami akan menguraikan secara lebih mendalam tentang aspirasi pendidikan dalam PPPM dan bagaimana ia memberi kesan kepada sistem pendidikan negara. Dalam pembangunan pendidikan Malaysia, terdapat 5 aspirasi sistem pendidikan yang menjadi sasaran utama negara. 5 aspirasi ini penting kerana ia membentuk dan membuatkan kualiti pendidikan yang ingin dicapai menjelang tahun 2025. Aspirasi ini bukan sekadar teori. Ia menjadi petanda aras untuk menilai sama ada sistem pendidikan kita benar-benar berkesan atau tidak. Sekarang kita akan menguraikan satu persatu. Yang pertama iaitu akses. Aspirasi pertama ialah akses kepada pendidikan. Ini bermaksud setiap kanak-kanak di Malaysia mesti mendapat peluang pendidikan yang sama tanpa mengira bangsa, agama, lokasi atau latar belakang keluarga. Sebagai contoh, kerajaan membina sekolah di kawasan pedalaman untuk memberikan peluang pendidikan yang sama dan memberikan bantuan seperti RMT dan beasiswa. Analisisnya, apabila akses pendidikan negara diperluaskan, jurang antara bandar dan luar bandar dapat dikurangkan. Namun, cabarannya ialah memastikan kemudahan yang disediakan benar-benar berkualiti, bukan sekadar cukup-cukup sahaja. Yang kedua iaitu kualiti. Aspirasi yang kedua ialah kualiti pendidikan. Malaysia mensasarkan untuk berada dalam kelompok sepertiga teratas dalam pentaksiran antarabangsa seperti PISA dan TIMSS. Ini menunjukkan bahawa kita mahu pendidikan yang kita setaring dengan negara-negara maju. Contohnya, guru akan diberi latihan profesional dan kursus peningkatan kemahiran
Namun, jika latihan itu hanya bersifat teori dan tidak diaplikasikan dalam sistem pendidikan, maka kualiti sebenar akan sukar dicapai. Yang ketiga iaitu equity. Aspirasi yang ketiga iaitu equity. Equity bermaksud merapatkan jurang pencapaian antara murid bandar atau luar bandar serta antara kumpulan sosioekonomi berbeza. Sebagai contoh, sekolah yang berada di luar bandar kini dilengkapi dengan internet dan peranti digital. Namun, realitinya masih ada kawasan yang menghadapi masalah internet yang boleh dicapai. Ini menunjukkan bahawa usaha itu sudah ada, tetapi pelaksanaannya masih perlu diperkukuhkan. Yang keempat iaitu perpaduan. Aspirasi yang keempat ialah perpaduan. Sekolah menjadi tempat utama untuk membina hubungan antar kaum sejak kecil lagi. Contohnya melalui aktiviti kurikulum dan program RIMUP. Secara analisisnya, jika perpaduan dibentuk sejak bangku sekolah lagi, maka generasi akan datang akan lebih saling menghormati. Namun, guru memainkan peranan yang penting dalam memastikan tiada diskriminasi atau pilih kasih berlaku dalam bilik darjah. Yang kelima ataupun aspirasi yang terakhir iaitu kecekapan sistem. Ini bermaksud sistem pendidikan perlu menggunakan sumber kewangan dan tenaga secara optimum. Sebagai contoh, penggunaan teknologi seperti Google Classroom ataupun Delima dapat menjimatkan kos kertas dan memudahkan pengurusan. Namun, jika guru tidak mahir dengan teknologi, kecekapan ini tidak dapat dicapai sepenuhnya. Analisis keseluruhan, jika kita lihat secara keseluruhan, 5 aspirasi ini saling terkait. Akses tanpa kualiti tidak bermakna. Kualiti tanpa perpaduan juga tidak lengkap. Simpulannya, kelima-lima aspirasi PPM ini bukan sekadar sasaran atas kertas. Ia memerlukan pelibatan semua pihak, terutamanya guru, kerana guru adalah pelaksana utama dalam memastikan aspirasi ini benar-benar menjadi realiti. Tidak sebab 5 aspirasi ini menjadi proses cukup kepada sistem pendidikan negara. Dalam babak seterusnya, kami akan memberikan kumpulan 6 aspirasi murid ini dilahirkan melalui PPM. Selain 5 aspirasi sistem pendidikan, PPM juga menerapkan 6 aspirasi murid. Ini bermaksud, selepas melalui sistem pendidikan Malaysia, murid yang dilahirkan mestilah memiliki 6 ciri utama ini. Apakah 6 ciri utama itu? 6 aspirasi ini penting kerana ia menunjukkan bahawa pendidikan bukan sekadar untuk lulus sahaja, tetapi untuk membentuk insan yang seimbang dari segi intelek, emosi dan sasiah. Sekarang, kita akan huraikan satu persatu. Yang pertama iaitu pengetahuan. Aspirasi yang pertama ialah pengetahuan. Murid perlu menguasai mata pelajaran teras seperti bahasa Melayu, matematik, bahasa Inggeris dan sains. Namun, pengetahuan bukan sekadar menghafal fakta. Sebaliknya, murid perlu memahami konsep dan mampu mengaplikasikannya dalam kehidupan yang sebenar. Sebagai contoh, matematik bukan sekadar kira-kira dalam buku, tetapi juga digunakan dalam pengurusan keuangan seharian. Yang kedua ialah kemahiran berfikir. Okey, aspirasi kedua ialah kemahiran berfikir RSK ataupun KBAT. Murid perlu mampu berfikir secara kritis, kreatif dan menyelesaikan masalah. Sebagai contoh, dalam pembelajaran abad ke-21, murid digalakkan berbincang, membuat projek dan memberi pendapat. Analisisnya, kemahiran ini sangat penting dalam dunia pekerjaan masa depan yang memerlukan idea dan inovasi bukan sekadar mengikut arahan. Yang ketiga, iaitu aspirasi yang ketiga ialah kemahiran memimpin. Setiap murid perlu diberi peluang untuk memegang jawatan seperti ketua kelas, penolong ketua kelas ataupun pengawas. Melalui pengalaman ini, murid akan belajar bertanggungjawab dan membuat keputusan. Jika kemahiran memimpin dibina sejak kecil lagi, mereka akan lebih yakin dan berani menghadapi cabaran pada masa hadapan.
Aspirasi keempat ialah kemahiran bahasa. Murid perlu menguasai bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa Inggeris sebagai bahasa antarabangsa. Ini penting kerana dalam hari ini, dunia ini bersifat sangat global. Sebagai contoh, kebanyakan sumber ilmu dan teknologi menggunakan bahasa Inggeris. Jika murid tidak menguasainya, mereka mungkin ketinggalan. Namun dalam masa yang sama, bahasa Melayu amat mesti diperlukan sebagai identiti negara Malaysia. Yang kelima iaitu etika dan kerohanian. Aspirasi yang kelima ialah etika dan kerohanian. Murid bukan sahaja perlu bijak tetapi juga berakhlak yang mulia. Sebagai contoh, menghormati guru, tidak menipu dalam peperiksaan dan menjaga adab dalam media sosial. Dalam era digital sekarang, contohnya, menghormati guru, tidak menipu dalam peperiksaan dan menjaga adab semasa menggunakan media sosial. Dalam era digital sekarang, cabaran moral sangatlah besar. Jadi, guru perlu menjadi contoh yang teladan supaya murid dapat mempunyai nilai murni yang kukuh. Aspirasi yang keenam dan yang terakhir ialah identiti nasional. Murid perlu mempunyai rasa cinta yang sangat tinggi kepada negara dan menghormati kepelbagaian kaum. Contohnya, menyertai sambutan Hari Kebangsaan atau memahami sejarah-sejarah negara. Analisisnya, tanpa identiti nasional yang kuat, perpaduan negara boleh terjejas. Sekolah memainkan peranan yang sangat penting dalam membentuk semangat ini. Jika kita lihat, 6 aspirasi murid ini selaras dengan falsafah pendidikan kebangsaan yang ingin melahirkan insan seimbang dan harmonis. Namun begitu, kejayaan aspirasi ini sangat bergantung kepada peranan guru. Jika guru hanya fokus kepada peperiksaan semata-mata, aspirasi seperti kemahiran memimpin dan etika mungkin terabai. Oleh itu, guru perlu berubah menjadi fasilitator dan pembimbing, bukan sekadar penyampaian ilmu. Kesimpulannya, 6 aspirasi murid ini menunjukkan hala tuju yang jelas tentang jenis generasi yang ingin dilahirkan oleh sistem pendidikan Malaysia. Dalam babak yang seterusnya, kami akan membincangkan pula hala tuju PPPM dan 3 gelombang di pelaksanaannya. Baiklah, seterusnya kita akan melihat hala tuju PPPM serta bagaimana film ini dilaksanakan melalui 3 gelombang. PPM bukan dilaksanakan secara sekaligus, namun secara berperingkat supaya perubahan dapat dibuat secara sistematik dan tersusun. Pelaksanaan secara berfasa ini penting kerana sistem pendidikan melibatkan jutaan murid dan ratusan ribu guru. Jika perubahan dibuat secara mendadak, ia boleh menyebabkan kekeliruan dan ketidaksediaan dalam kalangan warga sekolah. Secara umumnya, hala tuju PPPM ialah mentransformasikan sistem pendidikan Malaysia supaya ia lebih berkualiti, adil dan relevan dengan keperluan abad ke-21. Ia juga bertujuan untuk melahirkan model insan yang mampu bersaing di peringkat yang global. Dalam arti kata lain, pendidikan tidak hanya lagi bertujuan untuk melahirkan pelajar yang lulus dalam peperiksaan, tetapi individu yang mempunyai kemahiran komunikasi, pemikiran kritis dan kebolehan menggunakan teknologi. Gelombang yang pertama 2013 hingga 2015. Gelombang pertama memberi fokus kepada memperbaiki asas sistem pendidikan, antaranya ialah meningkatkan kualiti guru dan memperkukuh kepimpinan sekolah. Sebagai contoh, latihan intensif diberikan kepada guru dan penegur. Analisisnya, langkah ini penting kerana sebelum murid berubah, guru perlu berubah terlebih dahulu. Namun cabarannya, semua guru bersedia menerima perubahan dengan cepat. Gelombang yang kedua pula iaitu dari tahun 2016 hingga 2020. Gelombang kedua ini memberi tumpuan kepada mempercepatkan peningkatan sistem. Pada fasa ini, lebih banyak autonomi yang diberikan kepada sekolah untuk membuat keputusan. Sebagai contohnya, sekolah diberi ruang untuk merancang program berdasarkan keperluan murid masing-masing. Ini menunjukkan bahawa sistem akan menjadi lebih fleksibel. Namun, jika kepimpinan sekolah lemah, autonomi ini mungkin tidak dapat digunakan secara optimal. Gelombang yang ketiga 2021 hingga 2025. Gelombang ketiga bertujuan untuk memastikan sistem pendidikan berada pada tahap pencernaan yang lebih tinggi. Fokus
maksudnya ialah kelestarian dan kecemerlangan yang berterusan. Dalam masa ini, teknologi pendidikan semakin diberi penekanan. Contohnya penggunaan pembelajaran digital melalui digital platform dalam talian. Analisisnya, ini sangat senari dengan perkembangan dunia yang semakin digital. Namun, jurang digital masih menjadi cabaran utama, terutama di kawasan luar bandar. Secara analisisnya, jika kita lihat ketiga-tiga golongan ini, jelas bahawa PPPN dirancang secara tersusun. Setiap fasa mempunyai matlamat yang berbeza, tapi saling melengkapi. Namun begitu, kejayaan pelaksanaan sangat bergantung kepada komitmen guru dan pentadbir sekolah. Tanpa kesungguhan dan kesediaan untuk berubah, maka hal tuju yang dirancang mungkin tidak mencapai sasaran sepenuhnya. Secara kesimpulannya, kalau 2 dan 3 gelombang PPPN menunjukkan bahawa transformasi pendidikan memerlukan masa, rancangan dan usaha yang berterusan. Dalam babak seterusnya, kami akan memikirkan cabaran pendidikan abad ke-21 yang perlu dihadapi oleh guru dan sistem pendidikan negara. Walaupun PPPN telah dirancang dengan teliti, tetapi sistem pendidikan tetap berdepanan dengan berbagai cabaran, khususnya yang dialami dalam abad yang ke-21 ini. Perkembangan dunia yang sangat pantas menyebabkan pendidikan perlu sentiasa berubah-ubah. Jika sistem pendidikan tidak mampu menyesuaikan diri dengan perubahan ini, murid mungkin akan ketinggalan. Oleh itu, kita akan menguraikan 6 cabaran utama pada pendidikan abad yang ke-21 ini. Cabaran yang pertama, cabaran teknologi digital. Pada hari ini, murid lebih mahir menggunakan telefon pintar dan media sosial berbanding buku teks. Guru perlu menyesuaikan kaedah pengajaran dengan penggunaan teknologi seperti Google Classroom dan pembelajaran dalam talian. Namun, cabarannya ialah tidak semua guru mahir dalam teknologi dan tidak semua murid mempunyai akses internet yang stabil. Ini boleh mewujudkan jurang pembelajaran. Yang kedua iaitu jurang sosio-ekonomi. Cabaran yang kedua ini, murid daripada keluarga yang berpendapatan rendah mungkin tidak mempunyai kemudahan pembelajaran yang mencukupi di rumah. Sebagai contoh, ada murid yang berkongsi satu telefon dengan adik-beradik yang lain. Situasi ini mungkin akan menyukarkan pelajar tersebut dalam pembelajaran dalam talian. Jadi, sebagai guru, kita perlu lebih peka dan memahami latar belakang murid agar tidak berlakunya ketidakadilan. Cabaran yang ketiga ialah tekanan emosi dan kesihatan mental. Persaingan akademik dan pengaruh media sosial boleh memberi tekanan yang sangat tinggi. Guru bukan sahaja perlu mengajar, tetapi juga menjadi pendengar dan penjunjung. Ini menunjukkan peranan guru di sekolah semakin mencabar kerana mereka perlu memahami aspek psikologi murid, bukan sahaja mengajar dalam kelas. Yang keempat iaitu kemahiran berfikir aras tinggi. Cabaran yang keempat ini ia memastikan agar murid benar-benar menguasai kemahiran yang berfikir aras tinggi. Ramai murid yang masih terbiasa dengan cara belajar menghafal. Jika guru tidak mengubah pendekatan pembelajaran kepada lebih interaktif dan berpusatkan murid, kemahiran ini mungkin akan sukar untuk dicapai. Jadi, ini memerlukan kreativiti dan perancangan yang rapi daripada seorang guru. Yang kelima ialah perubahan peranan guru. Cabaran kelima ini adalah peranan guru itu sendiri. Dahulu, guru dianggap sebagai sumber utama ilmu. Namun kini, murid boleh mendapatkan maklumat melalui internet sahaja. Oleh itu, guru perlu menjadi fasilitator dan pembimbing, bukan sekadar penyampai fakta. Jika guru tidak bersedia untuk berubah, mereka mungkin sukar untuk menarik minat murid dalam kelas. Yang keenam iaitu ataupun yang terakhir, globalisasi dan persaingan antarabangsa. Cabaran yang terakhir ini ialah globalisasi. Dalam dunia pada hari ini sangat kompetitif dan terbuka. Jadi, murid perlu bersaing bukan sahaja dengan rakan sebaya dalam negara, tetapi juga pada peringkat antarabangsa. Ini menuntut sistem pendidikan yang lebih dinamik dan relevan dengan keperluan industri masa depan. Jika pendidikan tidak selari dengan kehendak semasa, graduan mungkin akan menghadapi kesukaran untuk mendapatkan pekerjaan.
Semua cabaran ini menunjukkan bahawa tugas seorang guru pada abad ke-21 jauh lebih kompleks berbanding dahulu. Guru perlu menguasai teknologi, memahami teknologi murid dan sentiasa meningkatkan kemahiran diri mereka. Namun begitu, cabaran ini juga membuka peluang kepada guru-guru untuk menjadi lebih kreatif dan inovatif. Dengan sikap positif dan kesediaan untuk belajar, cabaran boleh ditukar menjadi peluang. Kesimpulannya, pendidikan abad yang ke-21 ini memerlukan perubahan yang menyeluruh dalam cara kita mengajar dan belajar. Dalam babak yang terakhir, kami akan menguraikan implikasi PPPM terhadap pembentukan guru berjiwa pendidik serta kesimpulan keseluruhan pembicaraan kami pada video ini. Setelah kita meneliti aspirasi sistem, aspirasi murid, hala tuju serta cabaran pendidikan pada abad yang ke-21, persoalan utama ialah apakah implikasi PPPM terhadap pembentukan guru berjiwa pendidik. Jadi secara jelasnya, PPPM bukan saja mahu melahirkan murid yang berkualiti, tetapi juga guru yang berkualiti dan berjiwa pendidik. Guru berjiwa pendidik bermaksud guru yang bukan sekadar bekerja untuk gaji semata-mata, tetapi ia mendidik dengan penuh tanggungjawab, komitmen dan nilai keikhlasan. Implikasi yang pertama ialah guru perlu sentiasa meningkatkan kompetensi. Dalam era digital ini, guru mesti celik teknologi dan mampu mengubah kaedah pengajaran yang kreatif. Jika guru tidak meningkatkan kemahiran mereka, mereka mungkin akan ketinggalan memberi murid-murid yang lebih terdedah pada teknologi. Oleh itu, guru pada abad yang ke-21 perlu mengamalkan pembelajaran sepanjang hayat. Implikasi yang kedua ialah perubahan peranan guru. Guru kini bukan lagi pusat utama ilmu, tetapi ia bertindak sebagai fasilitator yang membimbing murid mencari dan menilai maklumat. Sebagai contohnya, dalam pembelajaran pada abad yang ke-21 ini, guru menggalakkan perbincangan dan kerja perkumpulan. Ini membantu murid membina kemahiran komunikasi dan pemikiran yang kritis. Namun, pendekatan ini memerlukan kesabaran dan kreativiti yang tinggi daripada seorang guru. Implikasi yang ketiga, guru sebagai model sasiah. Aspirasi murid akan menekankan nilai etika dan kerohanian. Jadi, jika guru itu sendiri tidak menunjukkan disiplin dan integriti yang tinggi, sukar untuk murid menghayati nilai tersebut. Oleh itu, guru berjiwa pendidik perlu menjaga tingkah laku, tutur kata dan profesionalisme mereka sendiri semasa mengajar di dalam kelas. Implikasi yang terakhir ataupun implikasi yang keempat, guru perlu adil dan inklusif. PPPM juga menekankan aspek equity dan perpaduan. Ini memberikan implikasi bahawa guru mesti berlaku adil kepada semua murid tanpa mengira latar belakang murid tersebut. Guru perlu peka terhadap murid yang lemah dan memberi sokongan yang tambahan. Jika tidak, jurang pencapaian akan terus melebar. Guru berjiwa pendidik sentiasa memastikan tiada murid yang tercicir. Secara keseluruhannya, PPPM telah memberi hala tuju yang jelas kepada sistem pendidikan negara. Namun, kejayaan sebenar tidak bergantung pada dokumen semata-mata. Sebaliknya, kejayaan bergantung pada pelaksanaan di peringkat sekolah, terutamanya oleh guru. Guru adalah ejen perubahan yang sebenar dalam bilik belajar. Jika guru komited dan bersedia untuk berubah, maka aspirasi PPPM dapat direalisasikan. Kesimpulan akhirnya, pelan pembangunan pendidikan Malaysia merupakan satu usaha transformasi besar yang bertujuan untuk meningkatkan kualiti sistem pendidikan negara. Ia merangkumi aspirasi sistem, aspirasi murid serta pelaksanaan secara berperingkat melalui 3 gelombang utama. Dalam menghadapi cabaran pada abad yang ke-21 ini, guru berjiwa pendidik memainkan peranan paling penting. Jadi, guru perlu berpengetahuan, berkemahiran, beretika dan sentiasa bersedia untuk berubah. Hanya dengan komitmen guru, matlamat PPPM dapat dicapai sepenuhnya. Sekian, terima kasih.